Ini adalah sebuah kisah dari dunia nyata. Apabila Anda membuka peta dunia, adakah Anda boleh terus menyatakan negara manakah yang paling mencintai Malaysia dengan penuh semangat? Walaupun Vietnam yang sering dianggap sebagai rakan akrab, mempunyai tahap kesukaan sebanyak 95%, namun terdapat sebuah negara anggota G7 yang mencatatkan rekod lebih mengejutkan yang melangkaui angka tersebut. Apabila Anda mendengar nama negara itu, Anda akan merasa terkejut dan hati Anda akan turut bergelora. Ini bukan sekadar pengumuman sebuah senarai kedudukan. Ini adalah kisah kelahiran semula seorang wartawan United Kingdom UK yang pernah berkata, "Saya paling benci Malaysia." Namun setelah mengembara ke seluruh dunia, air matanya akhirnya mencairkan kedinginan di dalam hatinya. Mengapa seluruh dunia begitu mencintai Malaysia? Dan mengapakah reaksi negara jiran yang besar begitu di luar jangkaan? Apabila Anda mengetahui jawabannya, mulai hari ini, pandangan Anda terhadap Malaysia akan berubah sepenuhnya. Adakah Anda sudah bersedia? Inilah kisah luar negara yang membawa impak dan keharuan tentang negara yang dipilih oleh seluruh dunia sebagai pemegang takhta nomor 1 dalam kesukaan terhadap Malaysia. Satu data statistik yang mengejutkan telah dikeluarkan. Di manakah negara yang paling mencintai Malaysia di dunia? Vietnam secara mengejutkan menunjukkan tahap kesukaan setinggi 95%. Jadi, di manakah kedudukan nomor 1 di kalangan negara-negara terkaya di dunia G7? Apabila Anda tahu siapa pemenangnya, Anda mungkin akan tergamam, malah mungkin esok juga Anda akan menukar destinasi pelancongan Anda. Dan di manakah kedudukan negara jiran yang besar itu? Itu juga merupakan satu keputusan yang mengejutkan. Sekarang, saya akan membawa Anda mengikuti laporan wartawan BC dari UK untuk menyampaikan betapa mendalamnya cinta orang di seluruh dunia terhadap Malaysia. Sebelum itu, jika Anda boleh meninggalkan komen, "Saya sayang Malaysia," ia pasti akan membuatkan orang di seluruh dunia semakin bersemangat mencintai Malaysia. Saya Claire Fisher, seorang wartawan yang telah bekerja di bahagian antarabangsa BC di United Kingdom selama 20 tahun. Pada suatu hari di abad ke-21, ketua editor memanggil saya dan memberikan satu tugasan temu bual yang aneh. "Claire, pergi cari negara mana di dunia yang mempunyai tahap kesukaan tertinggi terhadap Malaysia, terutamanya dalam kalangan negara anggota G7. Pada saat itu, seluruh tubuh saya menjadi kaku. Hanya dengan mendengar perkataan Malaysia, hati saya terasa sesak. 20 tahun yang lalu, bapa saya meninggal dunia dalam satu kemalangan jalan raya semasa lawatan kerja ke Malaysia. Ketika itu saya berusia 25 tahun, dan bapa adalah satu-satunya keluarga yang saya miliki. Mengapa dia harus pergi ke negara yang begitu jauh itu? Sejak hari itu, Malaysia menjadi sebuah tempat yang sejuk dan menakutkan bagi saya. Saya mengelak semua berita berkaitan Malaysia, malah akan mempercepatkan langkah setiap kali melewati kedai yang menjual produk Malaysia. Namun arahan ketua editor adalah mutlak. Walaupun berat hati, saya mula menyemak data. Angka pertama yang muncul di depan mata sudah cukup mengejutkan saya. Vietnam 95%. Saya seolah-olah tidak percaya ini benar. Ini bermakna dalam setiap 100 orang Vietnam, 95 orang menyukai Malaysia. Filipina 94%, Thailand 93%, India 91%, seluruh Asia Tenggara seolah-olah terpukau dengan Malaysia. Saya segera menaiki penerbangan ke Vietnam. Sebaik mendarat di lapangan terbang Tan Son Hat di Bandar Ho Chi Minh, papan tanda yang mempromosikan pelancongan Malaysia terus kelihatan. Pemandu teksi, kaki tangan hotel, dan peniaga jalanan, semuanya bercakap tentang Malaysia. "Saya sedang menonton drama Malaysia. Saya sangat meminati pelakonnya," kata seorang pelajar universiti berusia 23 tahun bernama Nguyen kepada saya dengan mata yang bersinar. "Malaysia memberi kami impian kerana mereka menunjukkan kepada kami bagaimana keajaiban ekonomi dan kepelbagaian budaya boleh hidup bersama." Pada saat itu, saya berasa ada sesuatu yang tidak kena. Ini sangat berbeza dengan Malaysia yang saya kenali. Saya dapat merasakan keikhlasan dari riak wajah Nguyen. Itu bukan sekadar pujian kosong, tetapi cinta yang tulus terhadap Malaysia. Berjalan di jalanan Vietnam, saya berasa keliru. Hati saya yang membenci Malaysia mula goyah sedikit demi sedikit. Namun, saya belum dapat meyakini sepenuhnya. Ini hanyalah permulaan. Sekembalinya dari Vietnam, saya secara rasmi memulakan siasatan terhadap kedudukan tahap kesukaan negara-negara G7 terhadap Malaysia. Saya memutuskan untuk bermula dari kedudukan ke-11 yang terendah. Ia adalah sebuah negara jiran yang besar di Asia.
Apabila saya tiba di lapangan terbang ibu negara tersebut, perasaan saya agak pelik. Walaupun ia adalah tempat yang mempunyai hubungan paling erat dengan Malaysia, tahap kesukaannya hanya 35%. Ini bermakna dalam setiap 10 orang, lebih 6 orang tidak menyukai Malaysia. Saya berjalan di jalanan. Kedai jenama Malaysia dan produk makanan Malaysia ada di mana-mana, tetapi ekspresi orang ramai sangat rumit. Saya suka budaya Malaysia, tetapi seorang pekerja pejabat berusia 55 tahun berkata dengan teragak-agak, isu sejarah dan diplomasi adalah perkara yang sukar. Lagipun, itu hal zaman datuk nenek kami. Saya membaca sedikit kekesalan dari matanya. Satu perasaan kompleks di mana mereka mahu menyukai tetapi tidak mampu melakukannya secara terbuka. Namun, generasi muda adalah berbeza. Di sebuah universiti tempatan, saya bertemu dengan seorang mahasiswi berusia 21 tahun bernama Xiao Zhang yang bercakap dengan saya dalam bahasa Inggris yang fasih. Saya belajar tentang budaya Malaysia sudah 3 tahun. Saya suka menonton filem mereka. Mata Xiao Zhang bercahaya. Masa lalu bukan pilihan kita, tetapi masa depan boleh kita cipta. Saya mahu membina hubungan yang lebih baik dengan rakan-rakan di Malaysia. Kata-kata ini menyentuh hati saya. Di hadapan kematangan mahasiswi ini, saya berasa malu. Adakah saya juga selama ini terlalu taksub dengan masa lalu? Sambil menunggu kereta api laju di stesen, saya berpikir, jika di sini pun ada generasi yang mencintai Malaysia, bagaimana pula dengan negara lain? Saya mula berasa ingin tahu. Malam itu di hotel, saya merenung foto bapa saya. Kemarahan 20 tahun lalu mula pudar sedikit demi sedikit, tetapi saya belum bersedia untuk memaafkan sepenuhnya. Apabila saya mendarat di lapangan terbang Barajas, Madrid, Spanyol, saya sangat terkejut. Di kedai bebas cukai zon berlepas, terdapat kaunter khas yang mempamerkan produk kraft dan kecantikan dari Malaysia. Tahap kesukaan Spanyol terhadap Malaysia adalah 71% lebih 2 kali ganda daripada negara sebelumnya. Apakah puncanya? Dalam teksi menuju ke pusat bandar Madrid, pemandu bernama Jose berkata kepada saya, adakah Anda tahu musik pop dan tradisional Malaysia? Istri saya mendengarnya setiap hari. Saya turut mendengar dan mendapati ia sangat merdu. Jose adalah seorang lelaki Spanyol tipikal berusia 50-an. Sangat luar biasa untuk orang sepertinya mendengar musik dari Malaysia. Orang Malaysia sangat mementingkan keluarga, bukan? Itu sama seperti kami orang Spanyol. Saya berjalan di Grand Via, dan budaya Malaysia boleh ditemui di mana-mana. Kedai gaya hidup mempamerkan produk Malaysia, dan restoran menghidangkan satai serta nasi lemak. Saya bertemu Carlos, wartawan budaya dari akhbar utama Spanyol El País. Dia memberikan penilaian begini terhadap Malaysia. Malaysia adalah sebuah tempat menakjubkan yang memiliki tradisi timur, yang mendalam sekaligus teknologi terkini yang mempesonakan. Ia adalah gambaran masa depan yang kami cari. Mendengar kata-kata Carlos, barulah saya sadar bahwa perspektif orang Eropah terhadap Malaysia sangat berbeza daripada apa yang saya bayangkan. Bagi mereka, Malaysia adalah objek kekaguman. Saya bertemu pelajar yang mempelajari bahasa Melayu di Universiti Madrid. Maria yang berusia 22 tahun memperkenalkan diri, selamat tengah hari, saya Maria. Saya sangat suka budaya Malaysia. Sebutannya cukup tepat. Saya bertanya dengan hairan, mengapa Anda mula belajar bahasa ini? Setelah menonton dokumentari tentang Malaysia, saya rasa ia sangat mempesonakan. Semakin saya faham, semakin saya rasa kebebasan dan kepelbagaian kaum di Malaysia adalah sesuatu yang hebat. Malam itu di hotel, perasaan saya bercampur baur. Cinta murni rakyat Spanyol terhadap Malaysia membuatkan saya rasa betapa sempitnya prejudis yang saya pegang. Negara di mana bapa saya meninggal dunia rupanya sangat dicintai oleh ramai orang. Walaupun terasa mustahil, namun satu sudut di hati saya mula terasa hangat. Apabila saya tiba di lapangan terbang Rom, saya sudah agak letih. Ini adalah negara keempat, tetapi semangat saya untuk temu bual ini tidak berkurang sedikit pun. Tahap kesukaan Itali terhadap Malaysia ialah 71,2% di kedudukan ke-9. Di sebuah kafe di pusat bandar Rom, saya bertemu seorang doktor bernama Francesco. Dia menceritakan satu kisah yang mendalam. Masih ingat semasa pandemik besar dahulu, seluruh Eropah kucar-kacir. Tetapi cara Malaysia menangani situasi itu benar-benar meninggalkan kesan mendalam. Francesco adalah seorang doktor senior berusia 50 kropa. Kami rasa perlu belajar daripada Malaysia tindakan yang berdisiplin, keprihatinan terhadap orang lain, dan kualiti civic yang tinggi. Semuanya sangat sempurna. Dari Itali, saya menuju ke Stockholm, Sweden.
Tahap kesukaan terhadap Malaysia ialah 72/8 di kedudukan ke-8. Di Sweden, saya bertemu Lars, seorang diplomat. Dia berkongsi kisah istimewa. Sweden sentiasa memerhatikan proses pemodenan Malaysia. Kami adalah antara negara barat yang menyaksikan dari jarak dekat bagaimana Malaysia berkembang dari sebuah negara pasca kolonial menjadi model ekonomi yang stabil. Mata Lars penuh dengan kebanggaan. Keajaiban Malaysia bagi kami adalah satu harapan. Sebab itulah ia menjadi sebuah kewujudan yang istimewa. Seterusnya, saya tiba di Berlin, Jerman. Tahap kesukaan Jerman terhadap Malaysia ialah 73/8. Kedudukan ke-7. Di hadapan Museum Sejarah, saya bertemu Heinrich, seorang ahli sejarah. Dia meluahkan kata-kata yang menyentuh jiwa. Jerman dan Malaysia mengalami luka sejarah yang serupa dalam membina identiti bangsa. Kami pernah menghadapi cabaran penyatuan, dan begitu juga Malaysia dengan kepelbagaiannya. Profesor itu adalah seorang warga emas berusia 70, suaranya penuh empati. Sebab itu apabila saya melihat kestabilan dan kemakmuran Malaysia, saya rasa gembira seperti ia berlaku kepada negara saya sendiri. Kerana mereka berjaya mengatasi kesukaran yang pernah kita lalui bersama, dan menjadi sebuah negara yang hebat. Di sebuah kafe di Berlin, seorang pemuda berusia 30-an bernama Markus berkata, Petronas, Proton, Grab. Kini bagi orang Jerman, Malaysia adalah kuasa ekonomi dan teknologi yang kami hormati. Di malam terakhir di Jerman, saya melihat pemandangan malam Berlin dari tingkap hotel. Di bandar yang berkongsi sejarah perjuangan ini, saya merasai rasa hormat yang mendalam terhadap Malaysia. Hati saya mula terbuka sedikit demi sedikit. Apabila saya tiba di lapangan terbang Heathrow, London, perasaan saya sangat rumit. Tanah air saya, tempat asal saya. United Kingdom berada di kedudukan ke-6 dengan tahap kesukaan terhadap Malaysia sebanyak 75/6. Dalam teksi menuju ke ibu pejabat BC, saya berfikir, di tempat saya bekerja selama 20 tahun ini, bagaimanakah Malaysia dinilai? Di bahagian editorial, saya bertemu rakan setugas, David, seorang koresponden urusan Asia. Hei, bagaimana temu bual tentang Malaysia? Menarik bukan? David bertanya sambil tersenyum. Saya menjawab jujur, sangat berbeza daripada apa yang saya fikirkan. Saya agak keliru, itu sudah tentu. Malaysia benar-benar tempat yang luar biasa. Wajah David menjadi serius. Ekonomi, kestabilan budaya, dan pengaruh serantau, semuanya menunjukkan kematangan. BC malah pernah menyifatkan Malaysia sebagai permata demokrasi dan kestabilan di Asia Tenggara. Kata-katanya mengejutkan saya. Syarikat saya sendiri rupanya memberikan penilaian setinggi itu terhadap Malaysia. Saya mengunjungi kawasan restoran Malaysia di London. Deretan kedai makan Malaysia kelihatan, dan saya melihat orang British membeli bahan makanan Malaysia di pasar raya. Saya berbual dengan seorang wanita yang bekerja di restoran, Puan Lim yang berusia 70 tahun. Orang di sini sangat sukakan Malaysia. Dari nasi lemak, laksa hingga ke teh tarik, semuanya sudah menjadi rutin harian mereka. Wajah Puan Lim penuh kebanggaan. Mulanya mereka hanya melihat dengan perasaan ingin tahu, kini semuanya sudah menjadi pelanggan tetap. Sungguh mengharukan. Petang itu, saya pulang ke apartemen saya. Di rak buku terdapat foto bapa saya. Memori 20 tahun lalu muncul kembali. Ayah, tahukah ayah? Malaysia rupanya sebuah negara yang dicintai sebegitu ramai orang. Dalam foto itu, bapa masih tersenyum. Tetapi senyuman itu terasa berbeza. Tidak lagi dingin, tetapi penuh kehangatan. Malam itu, buat kali pertama saya menonton sebuah drama Malaysia di platform penstreaman. Mulanya sekadar ingin tahu, tetapi tanpa sadar saya terpukau. Emosi wataknya sangat nyata, pengorbanan untuk keluarga, keikhlasan menjaga orang tersayang. Semua ini menyentuh hati saya. Rupanya inilah sebabnya seluruh dunia sukakan Malaysia, bisik saya sendirian. Namun, saya belum dapat membuka hati sepenuhnya. Saya perlu mendengar lebih banyak kisah. Apabila saya tiba di lapangan terbang JFK, New York, hati saya penuh dengan penantian. Amerika Syarikat berada di kedudukan ke-5 dengan tahap kesukaan 76.4%. Saya ingin tahu bagaimana negara terkuat di dunia ini melihat Malaysia. Berjalan di tengah Manhattan, saya terpegun. Skrin gergasi di Times Square memaparkan iklan jenama Malaysia. Kedai minuman populer Malaysia mempunyai barisan panjang peminat. Saya bertemu Mike, seorang diplomat di Jabatan Negara yang pakar dalam hubungan Malaysia AS. Bagi Amerika, Malaysia adalah rakan kongsi yang istimewa. Kami menggunakan istilah rakan yang paling boleh dipercayai.
Suara Mike penuh keyakinan. Kami adalah rakan strategik yang berdiri bahu-membahu demi keamanan dan kestabilan ekonomi. Hubungan ini adalah unik. Saya melawat sebuah taman peringatan di Washington, D.C. Walaupun angin sejuk bertiup, ramai orang datang berkunjung. Salah seorang warga emas menyapa saya. "Adakah Anda wartawan dari Malaysia?" "Bukan, saya wartawan BC dari UK." "Oh, begitu." Saya pernah bertugas di Malaysia dahulu. Namanya William, seorang veteran berusia 87 tahun. Saya tidak akan lupa pandangan mata orang Malaysia ketika itu. Walaupun keadaan hidup mencabar, mata mereka mempunyai kehendak yang kuat dan tidak pernah berputus asa. Mata Encik William berkaca. Melihat Malaysia sekarang, saya rasa sangat bangga. Tanah itu telah menjadi sebuah negara yang begitu cemerlang. Saya kemudian ke Los Angeles dan bertemu Encik Chen di komuniti migran Malaysia. Dia mempunyai kenangan mendalam tentang kesukaran masa lalu. Walaupun pernah menghadapi cabaran, kami memenangi kepercayaan melalui kerja keras. Encik Chen berusia 60-an. Kami mementingkan kebersihan komuniti dan hubungan baik dengan jiran. Kini kami diiktiraf sebagai bahagian yang tidak boleh dipisahkan dalam komuniti ini. Mendengar kisahnya, saya sangat terharu. Saya faham bahwa kejujuran yang ditunjukkan oleh orang Malaysia dalam situasi sukar telah meninggalkan kesan mendalam kepada orang Amerika. Sikap melakukan tugas sendiri dengan senyap selaras dengan nilai-nilai Amerika. Persahabatan yang dibina atas kepercayaan tidak akan mudah runtuh. Kata-kata seseorang bergema di telinga saya. Saya menyadari hubungan Malaysia dan Amerika bukan sekadar sekutu biasa. Apabila saya tiba di lapangan terbang Sydney, saya sudah memijak bumi negara ketujuh. Australia berada di kedudukan keempat dengan 77%. Sambil melihat jambatan pelabuhan Sydney, saya berpikir bagaimana negara cantik ini melihat Malaysia. Saya bertemu John, pegawai di Kementerian Luar Australia. Bagi Australia, Malaysia adalah rakan yang sangat penting. Sama ada dalam ekonomi atau keselamatan, ia sangat diperlukan. Kata-kata John penuh dengan realiti. Kestabilan rantau Indo-Pasifik memerlukan kehadiran Malaysia. Dalam penerbangan ke Melbourne, saya mendapat tahu fakta menarik budaya Malaysia sedang menjadi fenomena dalam kalangan anak muda Australia. Di University Melbourne, Profesor Sarah memberitahu saya situasi yang mengejutkan. Kursus berkaitan pengajian Asia dan budaya Malaysia sentiasa penuh. Ramai pelajar mahu memahami lebih dalam tentang Malaysia. Profesor Sarah yang berusia 40-an menambah. Mereka mulanya berminat kerana makanan atau filem, tetapi kini minat itu melangkaui kepada keprihatinan terhadap nilai kemasyarakatan dan demokrasi Malaysia. Ini adalah perubahan yang menakjubkan. Saya terbang dari Australia ke Paris, Perancis. Tahap kesukaan Perancis terhadap Malaysia ialah 77,8%, kedudukan ketiga. Di dalam kereta api dari lapangan terbang Charles de Gaulle ke pusat bandar Paris, hati saya penuh dengan persoalan. Bagaimanakah negara seni Perancis menilai Malaysia? Di sebuah kafe berhampiran Louvre, saya bertemu Pierre, seorang pengkritik seni. Dia memberikan kenyataan yang mendalam. Malaysia memiliki estetika dan falsafah unik yang bukan sekadar meniru Barat. Pierre adalah pengkritik senior berusia 50-an. Filem Malaysia, sastra Malaysia, seni halus Malaysia, semuanya mempunyai warna tersendiri. Seperti karya pengarah hebat mereka, Malaysia sentiasa menjadi sumber inspirasi bagi kami. Saya mengunjungi Profesor Marie yang mengajar pengajian Asia di University Sorbonne. Sebab mengapa pelajar Perancis begitu meminati budaya Malaysia adalah kerana nilai rohaninya. Penjelasan Profesor Marie sangat menarik. Ia bukan sekadar hiburan kosong. Di dalamnya terkandung rasa hormat terhadap tradisi dan perjuangan untuk kebebasan. Inilah yang menyentuh lubuk hati orang Perancis. Sambil melihat pemandangan Paris dari Montmartre, saya menyadari Malaysia bukan sekadar sebuah negara di Asia, tetapi pusat kebudayaan yang diperhatikan dunia. Di malam terakhir di Paris, saya bersiar-siar di sepanjang Sungai Seine, memikirkan bapa saya yang dahulu bekerja di Malaysia, yang rupanya merupakan negara yang memberi inspirasi kepada begitu ramai orang. Apabila saya mendarat di lapangan terbang Mexico City, saya memijak bumi negara ke-9. Tahap kesukaan Meksiko terhadap Malaysia ialah 86,0%, kedudukan kedua dan tertinggi di Amerika Latin. Berjalan di sekitar dataran Zocalo, saya tergamam kerana di mana-mana sahaja kelihatan jenama gaya hidup Malaysia. Rakyat Meksiko rupanya sangat meminati budaya Malaysia. Saya bertemu Maria, seorang peniaga di pasar berusia 40 kontoan.
Saya sangat sukakan drama Malaysia. Saya tonton setiap hari. Mata Maria bersinar. Di dalamnya ada semua emosi yang kami mahukan: persahabatan, usaha keras, dan harapan. Ia sangat menyentuh hati. Saya melawat kawasan perumahan biasa di Mexico City dan mendengar kisah mereka lebih mengejutkan. Menonton karya dari Malaysia membuatkan hati terasa tenang, kata Carmen, seorang suri rumah berusia 55 tahun. Kehidupan di sini setiap hari agak sukar. Tetapi apabila menonton keindahan pemandangan dan kisah dari Malaysia selama 2 jam, ia terasa seperti berada di dunia lain. Kata-katanya membuatkan hati saya terasa hangat. Saya faham bahwa kandungan kreatif Malaysia telah menjadi tempat berteduh bagi jiwa-jiwa ini. Akhirnya, saya sampai ke negara terakhir. Apabila saya tiba di lapangan terbang Narita, Jepun, saya terasa sedikit gemetar. Tahap kesukaan Jepun terhadap Malaysia mencecah 92.2%, kedudukan nomor 1 di kalangan negara G7. Sambil melihat menara Tokyo, saya berpikir mengapa Jepun adalah nomor 1. Jawabannya ditemui dengan cepat. Karena ketika Malaysia dilanda musibah banjir besar atau tsunami dahulu, rakyat Jepun segera menghulurkan bantuan. Sebagai balasan, semasa gempa bumi besar di Jepun, rakyat Malaysia dari pelbagai lapisan masyarakat telah menyumbangkan bantuan yang besar. Saya bertemu seorang warga emas berusia 90 tahun, Encik Suzuki, yang berkata dengan suara tergetar, "Kami adalah saudara." Apabila rakan di Malaysia dalam kesusahan, menghulurkan bantuan adalah perkara biasa. Apabila saya menggenggam tangan Encik Suzuki yang penuh kedutan, saya tidak dapat lagi menahan air mata. Kami tidak akan lupa budi Malaysia. Malaysia sentiasa ada dalam hati kami. Mendengar kata-katanya, tembok pertahanan saya runtuh sepenuhnya. Tembok tinggi yang saya bina selama 20 tahun hancur dalam sekelip mata. Generasi muda Jepun juga mencintai Malaysia. Saya bertemu pelajar di University Tokyo. Malaysia adalah jiran penting kami, sebab itu ia sangat istimewa, kata Aiko, seorang mahasiswi berusia 21 tahun. Kejayaan Malaysia adalah kebanggaan kami, kerana ia adalah bukti persahabatan kita. Malam terakhir di Jepun, saya tidak dapat melelapkan mata. Kisah-kisah dari 11 buah negara yang saya lawati terus bermain di fikiran. Ketika itu, kaki tangan hotel menghantar satu bungkusan kecil dari UK. Ia dihantar oleh pengurus apartemen saya, sebuah kotak lama. Apabila dibuka, di dalamnya ada barang-barang peninggalan bapa saya. Antaranya sebuah diari lama yang ditulis bapa semasa lawatan kerjanya ke Malaysia. Apabila saya menyelak ke helaian terakhir, pernafasan saya hampir terhenti. Malaysia adalah sebuah negara yang lebih hangat daripada apa yang saya ingat. Itu adalah kata-kata terakhir bapa saya. Pada saat itu saya faham segalanya. Bapa saya mencintai Malaysia. Kemalangan itu hanyalah satu kemalangan yang malang. Di dalam bilik hotel di Jepun, air mata saya mengalir tanpa henti. Salah faham dan prejudis selama 20 tahun mengalir keluar bersama air mata itu. Setelah mengelilingi 11 buah negara, akhirnya saya faham alasan seluruh dunia mencintai Malaysia. Harapan yang ditemui di Vietnam, semangat masa depan di negara jiran yang besar, resonansi di Spanyol, kepercayaan yang disahkan di Italia, Sweden dan Jerman, kebanggaan yang ditemui semula di UK, makna ikatan di Amerika, inspirasi budaya di Australia dan Perancis, kuasa penyembuhan di Meksiko, serta hubungan persaudaraan di Jepun. Malaysia benar-benar sebuah negara yang hangat. Kata-kata bapa saya adalah benar. Sekarang, saya juga boleh berkata dengan penuh yakin, saya sayang Malaysia. Apa pendapat Anda semua? Mengapakah Anda rasa seluruh dunia mencintai Malaysia? Sila kongsikan pendapat Anda di ruangan komen. Jika Anda menyukai kisah ini, sila tekan butang suka, langgan saluran ini, dan aktifkan loceng notifikasi supaya kita dapat berkongsi lebih banyak kisah hebat. Seterusnya, kisah negara mana pula yang ingin Anda dengar? Saya menantikan pendapat Anda.